وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita berada di dalam majlis ini. Moga-moga kita dirahmati, kita diberkati dan dikurniakan kepada kita limpahan ilmu dan juga makrifah daripada ayat-ayat Al-Quran yang ingin kita perbincangkan sebentar lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beruntung kita di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup ini, kita terpilih di kalangan orang yang diberikan kesempatan untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu. Kita diberikan kesempatan untuk berada di dalam taman-taman syurga yang Nabi suruh kita bila kita lalu di taman-taman syurga ini, Nabi suruh kita singgah. Nabi suruh kita berhenti masuk dalam taman-taman syurga ini. Beruntung kita dipilih di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah berada di dalam taman-taman syurga ini dengan penuh perasaan loba dan tamakkan kepada keindahan Islam dan nak kepada ilmu yang membawakan kepada kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau nak dikira amalan kita, kalau nak dikira dengan pahala yang kita kumpul setiap hari, maka sudah pasti kita tidak mampu untuk membeli tiket untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada di kalangan hamba-hamba Allah yang beribadah siang dan malam, yang berbakti kepada Allah, berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan agamanya dan beribadat di malam hari. Tetapi bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala masih gagal untuk masuk ke dalam syurga dengan amalan yang dilakukan sepanjang hayatnya yang mencecah ribuan tahun. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita amat-amat berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita amat berharap keampunan Allah Subhanahu wa taala di sebalik sedikit amalan yang kita buat. Sikit amalan yang kita buat, kita harap Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasannya kepada kita. Dan itulah di antara kelebihan umat-umat akhir zaman ini. Amalan kita sikit, umur kita pendek, tetapi Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga amalan kita yang sedikit itu dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah kita akan masuk bulan Ramadan tidak lama lagi. Kita harap kita dapat mengambil sebanyak mungkin keberkatan di dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan peluang kepada kita untuk kita merasai nikmat beribadat di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita meneruskan pembacaan kita dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung di ayat yang ke-17. Betul ya? Ayat 17. Betul tak? 17 kan? Betul kan? Ha? Ha dah. Ayat 17 tak? Ha. Saja nak tanya dia petanda ke tidak? Ayat 17 nah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Ayat Al-Baqarah daripada ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-20. Baik, pada bulan yang lalu kita telah pun melihat beberapa ayat daripada surah ini, surah Al-Baqarah ini, yang menceritakan kepada kita perihal golongan munafiqin, golongan munafik. Dan sebelum daripada itu kita telah pun meneliti dua ayat yang menceritakan kepada kita perihal golongan kafirin, orang kafir. Dan sebelumnya 5 ayat di awal surah Al-Baqarah Allah menceritakan kepada kita perihal orang mukminin. Baik, pada malam ini kita menyambung ayat yang ke-17 yang merupakan pelengkap kepada cerita yang berkaitan dengan golongan munafiqin. Sedikit ulangan daripada apa yang kita sebutkan dulu ni berkaitan dengan orang munafiqin, yang mereka ini sentiasa bila mana diajak kepada untuk beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya, menerima akan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, selalunya golongan munafik ini kita akan dengar dia punya helah dia, dia punya dolak dalih dia, begitu begini, tak mau macam tu, tak mau macam ni, buat alasan yang macam-macam. Ini di antara ciri-ciri orang munafik yang sentiasa buat bagi susah jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak buat apa sahaja berkaitan dengan agama ni jadi payah bila kita deal dengan orang munafik. Bila kita nak buat satu benda berkaitan dengan agama, kita nak rancang dengan orang munafik, dia akan mai 1001 jalan yang memayahkan kerja-kerja kita. Baik, itu sedikit rumusan daripada ayat yang telah kita baca pada bulan yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada kita kefahaman yang lebih jelas tentang golongan munafik ini. Lalu Allah mendatangkan satu perumpamaan, satu tamsilan yang nak bagi kita lebih mudah faham. Di antara gaya bahasa Al-Quran ialah memberikan contoh-contoh realiti yang ada di depan mata. Allah datangkan kisah, datangkan perumpamaan, datangkan perbandingan-perbandingan dengan benda-benda yang kita boleh tengok dengan mata lah ni. Jadi memudahkan kita untuk faham cerita apa yang Allah Ta'ala nak habaq kat kita daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini ayat yang ke-17 itu Allah kata masaluhum, perumpamaan mereka. Mereka tu siapa? Merujuk kepada orang munafik yang Allah cerita sebelum ni. Depa ni depa macam tu bahasa kita. Bahasa orang Pulau Pinang dia kata apa? Depa ni macam apa? Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Depa ni serupa macam orang istauqada. Istauqada ni makna cucuh. Bahasa mudah kita boleh faham. Orang yang menyalakan nara, api. Perumpamaan mereka, perumpamaan orang munafik yang kita cerita sebelum-sebelum ni, orang yang banyak buat dolak dalih ni, orang yang macam-macam alasan bagi bila mana nak buat kerja Islam ni, depa ni Allah Ta'ala ibaratkan seumpama seorang yang dia, kita kata pasang lilin, cucuh gurih api, bubuh dekat lilin bagi menyala api. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dia ni bila dia cucuh sahaja, maka teranglah apa yang ada di keliling dia. Ma hawlahu, maknanya api itu memberi cahaya kepada dia sekeliling dia, sehingga dia mampu untuk buat macam-macam pasal ada cahaya.
Pasal ada cahaya yang menerangi dia, yang membolehkan dia untuk dia nak buat sesuatu. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Zahaballahu binurihim. Lalu Allah menghapuskan cahayanya itu, menghapuskan cahaya yang terhasil daripada api yang dia nyalakan tadi. Ini Allah Ta'ala sebut perumpamaan orang munafik yang usaha dia, ikhtiar yang dia lakukan, bila mana Allah Ta'ala habiskan ataupun Allah Ta'ala musnahkan usahanya itu, maka dia akan jadi terpinga-pinga. Dia akan jadi lagu mana? Nanti Allah akan ceritakan. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Lalu Allah Ta'ala meninggalkan dia, Allah Ta'ala biarkan dia dalam keadaan gelap gelimat. Jadi ibarat kata orang yang duduk dalam gelap, kemudian nyalakan api dengan tujuan untuk dia nak berjalan misalnya, dengan tujuan untuk dia nak bergerak, dengan tujuan untuk dia nak baca buku ke, dia nak apakah, dia memerlukan cahaya. Maka Allah Ta'ala datangkan perumpamaan orang munafik ni macam orang duduk dalam gelap. Dia duduk dalam gelap dan dia perlukan sesuatu untuk menjadikan kerja dia boleh buat. Dia perlukan api, dia perlukan cahaya. Maka dia pun nyalakan api. Lalu Allah Ta'ala padam api dah. Padam api dia, maka dia pun ditinggal dalam keadaan gelap gelita. Lalu apa berlaku kepada dia? Summun. Maka dia jadi apa? Dia jadi sum. Sum ni jadi orang pekak. Bukmun, dia jadi bisu. Umyun, dia jadi buta. Fahum la yubsirun, dan mereka tidak dapat melihat. Baik, Allah jelaskan di sini bila mana Allah padam cahaya mereka, yakni Allah Ta'ala musnahkan usaha mereka. Orang munafik ini usahanya akan terkandas, usahanya akan gagal akhirnya. Lihatlah bagaimana kisah-kisah dahulu. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, bagaimana nama-nama lain dalam golongan munafik ini, macam-macam usaha mereka buat nak menggagalkan usaha Nabi. Tapi akhirnya mereka yang gagal. Akhirnya mereka yang terkandas. Ini apa yang termaktub di dalam sejarah Nabi SAW. Dan begitulah orang zaman sekarang. Buatlah bagaimana sekalipun, tipu helah dia macam mana buat sekalipun, tetapi akhirnya golongan munafik ini dia akan kalah. Orang munafik ini pasti akan tewas. Sebab ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana mereka ini ditinggalkan dalam kegelapan, dia jadi pekak, jadi bisu, jadi buta. La yubsirun, tidak dapat melihat. Baik, maksudnya Allah Ta'ala bila mana hancurkan usaha mereka ni, dia jadi tenggelam punca. Tak boleh nak buat apa. Dia tak reti nak ketiak sendiri. Orang munafik ini dia hanya bergerak bila mana dia ada dia punya punca-punca kuasa yang boleh menggerakkan dia. Tapi bila hilang sahaja punca-punca ni, dia akan mati, dia tak boleh buat apa. Dia sebenarnya dia bukan golongan yang kuat. Golongan munafik ini adalah golongan yang berpura-pura, orang yang hanya bersandiwara, dan dia bila mana dia ada sumber dia ada sokongan dia, nampak macam kuat, tetapi akhirnya dia lemah. Sebenarnya dia lemah. Dan akhirnya bila mana hilang dia punya punca-punca kekuatan dia, maka dia akan jadi orang yang cukup lemah, tidak tahu nak berdikari. Beza dengan orang beriman, beza dengan orang mukmin. Jiwa orang yang mukmin, dia pandai mencari ikhtiar, dia pandai cari jalan. Tak boleh kot tu, dia pergi kot ni. Tak boleh kot ni, dia pergi kot tu. Itulah sebabnya jiwa-jiwa para pejuang mukminin sentiasa segar dengan idea dan ilham yang Allah Ta'ala curahkan kepada dia. Tapi orang munafik, dia hanya harap kepada sumber yang memberi kekuatan kepada dia, dan salah satunya adalah daripada syayatinihim. Sebut sebelum ni, syayatinihim, syaitan-syaitan mereka, iaitu pimpinan-pimpinan mereka, ketua-ketua mereka yang sentiasa duk bagi habuan kepada mereka, duk bagi makanan kepada dia, duk suap kat dia. Ada suapan tu, ada dia punya habuan tu, maka dia bergerak. Kalau tak ada, sorry, tak ada minyak pelincir, sorry, kerja tak jalan. Apa pun kena suar dulu. Tak ada, sorry. Ini golongan munafik. Ini golongan munafik. Tapi orang Islam, dia buat kerja bukan kerana mengharapkan bantuan, bukan mengharapkan kepada benda, bukan harap duit, sumbangan dan sebagainya. Dia buat kerja ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Allah sebut orang munafik ni dia buta, dia pekak, dia bisu. Adakah dia buta sungguh? Allah Ta'ala sebut dalam suratul Haji
Dalam surah Hajj Allah sebut fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah Taala yang Allah Taala sebut yang jadi buta tu bukan Allah membutakan pandangan mata, bukan bagi dia tak nampak dak, tapi Allah Taala kata apa? Fa innaha ta'mal absar allati fis sudur, tetapi Allah membutakan pandangannya yang terdapat di dalam dadanya, yakni pandangan mata hati. Orang munafik ini bila mana dia duduk dalam kegelapan, dalam dia buta, dalam dia pekak, dia bisu, maka jadilah orang yang menutup pandangan mata dia daripada melihat kebenaran. Dia tak nampak, dia tak nampak keindahan agama Islam, dia tidak nampak kehebatan yang ada pada agama, dia tidak dapat melihat Islam itu sebagai al-hillu, Islam sebagai penyelesai dan penyelamat. Kalau kita cerita kepada orang Islam adalah penyelamat kepada semua kemelut masalah manusia, dia susah nak yakin. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kepada dia jalan keluar. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq. Nah, siapa yang bertakwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, ini janji. Nah, disebut sebagai ini sebagai syarat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Terus Allah kata apa? Aku bagi jalan keluar. Nah, bertakwa kepada Allah dalam semua perkara. Pasti ada cara penyelesaian dalam semua perkara. Baru-baru ni kita dapat satu maklumat, ada orang yang sanggup makan racun bunuh diri. Masalah hutang. Hutang tak boleh bayar. Banyak mana? Sikit ke? 600,000. Ada orang tak boleh bayar 600,000 hutang. Hutang dengan kawan-kawan, hutang dengan klien, hutang dengan customer dan sebagainya. Last sekali pilih jalan singkat, minum racun. Orang Islam. Nah, orang Islam buat kerja mulia, bawa orang pergi tanah suci. Kerja bagus, kerja yang baik. Tapi oleh kerana selek lagu mana ke, tak lepas nak pusing, fikir pendek, tunggang racun. Ini orang yang tidak yakin bahawa Allah Ta'ala kata apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan keluar. Siapa tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Kecil, besar, sikit, banyak, semua orang ada masalah. Tapi ada orang yang dia boleh cuba atasi masalah dia, ada orang yang dia tenggelam dengan masalah dia. Dan kita bagi jalan keluar macam mana, bagi pandangan apa pun, dia duk kata masalah aku ni tak boleh buat gimana dah, aku ni memang tak boleh buat apa dah. Dia dah jadi frust dengan diri sendiri. Dia tak boleh terima hakikat perkara-perkara buruk yang menimpa diri dia. Sakit ke, jadi tak berdaya ke, ataupun dia rasa dikhianati lah, dia berasa macam-macam lah perasaan hati dia, sampai dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara tanda-tanda orang yang tidak yakin dengan janji Allah. Dan Allah sebut juga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu lagi habuan orang yang yakin dengan Allah, dapat rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia dalam keadaan dia tidak jangka dia nak dapat sebanyak itu. Tapi dengan syarat mesti takwa Allah, mesti yakin sungguh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti boleh selesai, mesti boleh punya. Kemelut kita teruk tara mana sekalipun, masalah kita banyak mana sekalipun, tapi takwa Allah jumpa jalan penyelesai. Tapi kita cari jalan kot lain. Kita cari jalan hak yang kita sebut sebagai jalan mati, no entry. Kita masuk juga yang Allah Ta'ala tak bagi, kita masuk juga. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut juga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Lagi sekali, siapa yang takwa kepada Allah, Allah janji kepada dia, Allah berikan kepada dia urusan hidup dia senang. Urusan hidup kita jadi mudah. Mudah, segala mudah. Kita nak buat apa? Kita nak buat bisnes niaga, niaga kita jadi senang. Senang ni bukan bermaksud kaya, tak mesti kaya, tapi urusan kita mudah.
Kita boleh selesai urusan kita dengan orang, dengan pembekal, dengan pelanggan kita, dan barang-barang kita pun terjaga elok. Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Kalau Allah tak bagi kemudahan itu, dia jadi payah. No? Dia jadi serba-serbinya berliku-liku. No? Kita menjaga tang tu tak laku, menjaga tang ni tak laku. Sat lagi hutang tak boleh nak bayar, sat lagi barang rosak, sat lagi orang curi. Dia jadi payah. Dia jadi susah. Jadi cek balik, adakah aku sudah bertakwa kepada Allah dalam semua perkara? Buat ke tidak lagi apa yang Allah Ta'ala suruh buat, yang Allah Ta'ala tegah aku duk buat kalau manakah? Baru dia nampak rupa-rupanya aku ada select tang mana-mana yang jadi denda macam-macam ni, yang jadi susah hidup aku ni. Pasal Allah Ta'ala sebut dah, kalau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra, beri jalan penyelesai, memudahkan urusan. Nah, memudahkan urusan kita. Kita nak tinggalkan kerjaya yang terlibat dengan syubhat dan haram. Nah, penuh berazam, aku nak tinggalkan kerjaya ini kerana dia ada benda-benda syubhat, ada benda-benda haram yang terlibat dengan dia. Demi takwa kepada Allah, demi kepada takut kepada Allah, maka aku tinggalkan kerjaya yang menjanjikan pulangan aku puluhan ribu sebulan. Aku tinggalkan kerjaya ni, aku pi kepada kerja yang hanya boleh bagi gaji dekat aku 5-600 awal-awalnya. Pasal apa? Melihat kepada banyaknya sumber itu tetapi terlibat dengan haram, maka aku tidak sanggup lagi bergelumang dengan perkara tu, maka aku tinggal. Ramai orang tak boleh. Dia kata kita duk habaq kat dia kerja ni ada syubhat, sumber ni ada masalah, harta dia tak clear dan sebagainya, tak patuh syariah. Habis tu saya nak kerja apa? Saya dah lama dah buat kerja ni, bukan sikit saya dapat bulan-bulan. Saya ada nak kena saya punya maintenance dengan rumah saya, dengan kenderaan saya, dengan anak bini saya. Saya nak dapat banyak ni bukan senang. Tuan nak suruh saya tinggal kerja, nak suruh saya kerja apa? Nak suruh saya kerja apa? Dia tidak nampak bahawa kita meninggalkan benda yang tidak baik tapi kepada benda yang baik, kita akan dapat lihat di sana hasilnya lumayan, tapi tak dapat lihat dengan sekelip mata. Kita nak tinggalkan undang-undang ciptaan manusia yang manusia reka dengan kepala otak dia semata-mata kepada undang-undang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini barangkali kita dengar orang komen macam-macam pasal undang-undang Allah Ta'ala. Nah, payahlah, nah, jadi susah habislah. Dia jadi sat lagi jadi porak-peranda lah, sat lagi dia jadi miskin lah, sat lagi dia jadi lagu tu, sat dia jadi lagu ni, berkelahi habislah apa, macam-macam alasan diberikan oleh manusia. Persoalannya, adakah manusia yakin dengan janji Allah? Nakala min Allah, penyelesaian daripada Allah. Dia yakin ke tidak? Hak tadi ni, wa may yattaqillah, yakin ke tidak kalau takwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Nah, kita nak habaq benda betul-betul spesifik, nak jadi lagu mana, mana kita nak tahu esok nak jadi apa. Kita tak boleh nak habaq, kata kalau buat sungguh-sungguh undang-undang Allah Ta'ala ni, dia punya graf turun berapa persen, tak boleh habaq. Mana nak pergi tahu. Kemudian baru kita nak tahu, baru nak boleh buat kajian. Tapi buat masalah tak boleh habaq. Buat dulu, try dulu, tengok lagu mana, lepas tu baru kita tahu. Ini belum buat pun, no? Belum lancar lagi pun, tapi dah hantam separuh mampu. Tu lagu mana? Ini membuktikan kepada apa? Ayat tadi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah mereka benar-benar, adakah manusia benar-benar bertakwa kepada Allah? Takutkah sungguh manusia kepada Allah? Yakinkah mereka bahawa Allah itu maha wujud? Ataupun manusia tak yakin? Disebut jangan mulut dia kata dia beriman adanya Allah, tetapi hakikat dalam hati dah ni, dalam hatinya yang sebut sebelum ni, fi qulubihim maradun, dalam hati dia ada penyakit, dia tidak yakin. Dia tak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas itu, perumpamaan yang kedua, au kasayyibin minas sama, ataupun perumpamaan kedua yang Allah Ta'ala bagi dalam ayat yang berikutnya, seumpama sayyibin minas sama, seperti hujan yang turun daripada langit. Umpama seorang yang munafik ni, dia hidup dalam dunia ni, perumpamaan dia bagaikan seorang yang ditimpa hujan lebat daripada langit.
fihi dhulumat. Fihi dhulumat. Bila hujan turun, siang pun dia jadi kelam. Itu style dia. Nah, bila hujan turun, tengah-tengah hari pun kita berasa macam ni kat mengarib dah ni, padahal baru pukul 12 tengah hari. Dia jadi kelam. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Nah, ada guruh, ada kilat. Perumpamaan dia bagaikan kita boleh andaikan seorang yang duduk di satu kawasan, tiba-tiba hujan turun kepada dia dengan begitu lebat sekali, dan dalam hujan itu ada guruhnya, ada kilatnya dengan kelam, semua cukup. Ibarat seorang yang duduk tengah-tengah hujan begitu. Nah, baik. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhar al-maut. Lalu dia memasukkan jari jemari dia. Nah, dalam ayat Quran disebut memasukkan jari-jarinya, maknanya banyaklah. Buat masuk semua jari dalam telinga. Nah, ini balaghah Al-Quran, bukan buat masuk semua jari. Ba'dun min kull. Sebahagian daripada semua, maknanya memasukkan satu jari daripada jari-jarinya ke dalam ke dalam telinga dia. Nah, dalam telinga dia. Baik. Jadi macam contoh kita katalah, nak pi jumpa kawan di satu kampung. Kita tak tahu rumah dia tang mana. Kita telefon dia, hang sampai kampung nanti hang cari orang kampung, hang tanya depa. Hang tanya depa. Hang cari orang kampung, hang tanya depa. Kita nak kena tanya semua orang kampung kah? Tak, kita tanyalah seorang atau dua orang kampung. Maknanya sebahagian daripada semua. Jadi begitulah, memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga, hadhar al-maut, takut akan kematian. Allah mendedahkan sekali lagi, perumpamaan orang munafik ini adalah orang yang dia duduk di tengah-tengah kawasan lapang, kemudian hujan turun. Hujan itu diibaratkan sebagai apa? Hujan itu diibaratkan sebagai Islam. Air hujan yang turun itu umpama agama Allah, agama Islam yang turun mencurah-curah keberkatan kepada manusia. Kemudian zulumat, kegelapan ini adalah kegelapan akan diri dia yang tidak ada panduan cahaya, yang telah menjual hidayah sebelum ni, ayat sebelum ni. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Orang yang jual petunjuk, beli kegelapan. Dia jual hidayah Allah ni, dia tolak hidayah Allah, petunjuk Allah ni, dia beli kegelapan. Ni, dia dapat kegelapan dan guruh dan kilat itu. Guruh dan kilat ini merupakan ancaman ataupun kita kata balasan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, yang menjadikan dia penuh dengan ketakutan. Artinya orang munafik ini adalah orang yang sentiasa hidup di dalam ketakutan, sentiasa hidup dalam kebimbangan. Dia duduk risau, dia sendiri tidak yakin dengan selamatnya diri dia untuk dia berdepan dengan masa hadapan. Dia duduk risau, dia duduk takut, sentiasa dalam ketakutan. Dan inilah yang berlaku di dalam sirah Nabi. Kalau kita tengok musuh-musuh Nabi sendiri, hatta orang munafik, adalah orang yang memang hidup dalam ketakutan, sentiasa dengan penuh prejudis dan kebimbangan terhadap Nabi, duk mengintai Nabi, sentiasa duk tengok apa yang Rasulullah nak buat. Kalau tidak, Rasulullah berhijrah keluar daripada Mekah pi ke Madinah, duk kalut-kalut pi hambat apa? Tak payah duk kacau, biar pilah dia nak keluar. Tak, yang ni cari Nabi pi ke mana? Yang Nabi hantar orang Islam pi ke Habasyah, yang hampa duk kalut-kalut pi cari buat apa? Biar pilah ke depa, tak ada kena mengena. Depa pun orang miskin, tapi depa kalut pi cari, suruh patah balik. Ini orang perangai orang munafikin. Samalah juga dengan orang munafik yang lain yang memang ada dalam saf umat Islam sendiri. Mereka tidak yakin dengan kemenangan yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam dalam peristiwa Ain Jalut. Tak yakin. Sebab itulah Nabi Allah Ta'ala tentera-tentera Jalut bila mana diperintahkan lalu di sebatang sungai, jangan siapa minum daripada air sungai itu kecuali
air yang dikaut daripada tapak tangan, minum sikit saja. Ni peperangan Ain Jalut. Nah, dipesan dah kepada pengikut-pengikut dia, jangan minum, sikit saja. Tapi berapa ramai di kalangan tentera tu tidak yakin. Nah, mana boleh kita lapak teruk dahaga punya teruk, tata suruh minum secedok dengan tangan aja. Tak logik, tak boleh masuk akal. Depa minum sepuas-puas hati. Apa jadi? Tentera muslimin pada ketika itu bergerak pi, yang mana yang ikut perintah Nabi, perintah apa nama ni, Talut, maka depa pun minum sikit saja, dengan secedok aja. Maka depa pun terus bergerak. Hak minum banyak terus bergelumbang dalam tasik, jadi rebau. Bila dah bangun kenyang dah, perut jadi berat, dia jadi balok. Nampak? Dia jadi balok. Maka yang tentera muslimin terus bergeraklah kerana mereka tertinggal. Dan itu yang menjadikan tentera muslimin jadi kurang pada waktu itu. Hanya 300 lebih sahaja. 300 lebih. Dan cuba kita lihat bagaimana keyakinan yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam. Dalam satu peperangan, iaitu disebut sebagai Zatus Salasil, yang diketuai oleh Amru Al-As. Mungkin kita pernah dengar cerita ni, bagaimana Rasulullah memerintahkan Amru mengetuai bala tentera muslimin untuk pergi ke satu tempat yang diberi nama Zatus Salasil. Zatus Salasil berada di belah barat laut Madinah. Sampai di sana, maka Amru mendapati musuh dalam keadaan berjaga-jaga dan ramai. Maka dia bagi arahan kepada pengikut, kepada para sahabat, kita berkumpul di sini, tapi jangan siapa pun buka unggun api dalam keadaan sejuk, cuaca sejuk. Tak bagi buka api, tak bagi nyala api. Mula-mula ada sahabat nak protes. Apa ni, kita sejuk, patutnya kena nyala lah api. Kita nak panaskan badan. Ada? Satu. Tak apalah, akur jugalah. Ini arahan khalifah, arahan daripada tentera ataupun pemimpin tentera yang dipilih oleh Nabi sendiri, panglima tentera yang dipilih oleh Nabi sendiri, Amru. Maka tak apalah, malam tu tidak dinyalakan api, tidurlah dalam keadaan kesejukan. Kemudian yang kedua, esoknya didapati ada orang yang tahu bahawa Amru, walaupun diberitakan, wallahu alam, diberitakan bahawa dia berjunub, tetapi dia tidak mandi, dia hanya bertayamum dalam keadaan air yang ada. Maka ada juga sahabat yang rasa-rasa tak apa nak sedap hati, tapi bila dia jadi imam, semua ikut sembahyang juga. Tapi dalam hati tu dah ada perasaan, awak dia buat lagu ni, air yang ada, pasal apa yang dia ambil tayamum. Dua. Kemudian yang ketiga, bila berlaku peperangan, maka musuh diserang oleh orang Islam. Maka akhirnya umat Islam menang, berjaya menewaskan tentera-tentera musuh. Maka sampai kepada tahap tentera-tentera musuh ni dia nak lari. Bila lari, kita nak ligan lah, nak hambat. Maka Amru kata, jangan siapa pun ligan mereka, sudah cukup, biar mereka lari. Maka sekali lagi sahabat-sahabat ada yang tidak berpuas hati, kerana pada waktu itu Amru juga di kalangan orang muda, panglima tentera yang dipilih Nabi, tapi umur muda sangat. Maka bila balik operasi itu, bila balik ke Madinah, semula jumpa dengan Rasulullah. Maka sampailah cerita itu kepada Rasulullah. Maka Amru dipanggil. Wahai Amru, bagi alasan kamu, kenapa begini. Dia pun beritahu, kenapa kita tidak nyalakan api, kerana kita bimbang kita dapat dikenal pasti berapa ramai tentera kita kalau kita buka unggun api. Satu, Rasulullah mengiyakan. Yang kedua, kenapa kamu didapati tidak menggunakan air untuk mengangkat junub? Wahai Rasulullah, cuaca sejuk, kalau kita gunakan air ini memudaratkan tubuh badan, boleh menjejaskan kita punya tubuh badan, dan boleh mengakibatkan kita tak boleh nak perang. Kita nak pergi perang, kita bukan pergi makan angin, nak pergi perang. Jadi oleh kerana itu aku tidak menggunakan air, menggunakan tayamum. Sekali lagi Rasulullah mengiyakan tindakan dia, kerana memang ada mudarat di sebalik penggunaan air.
Kemudian yang ketiga, pasal apa tak bagi hambat? Wahai Rasulullah, kita kena berhati-hati jangan peristiwa peperangan Uhud berulang kembali. Kalau kita hambat mereka, kita dah tahu dah strategi musuh ni, dia akan pusing balik, dia akan buat U-turn. Bila dia U-turn, dia main belakang kita, kita kena kepung, habis kita. Sebenarnya kita tak ramai, tapi kalau mereka tahu kata kita tak ramai dan mereka kepung kita, habis jahanam kita ke semua sekali. Maka benar apa yang diputuskan oleh panglima perang yang diutuskan oleh Nabi ini. Tapi apa yang menjadi perhatian kita di sini ialah keyakinan para sahabat tu. Keyakinan para sahabat terhadap apa yang ditentukan oleh Nabi. Nabi pilih kawan ni, bukan mesti Nabi pilih ikut suka Nabi. Mesti dah ini merupakan satu, ada keistimewaan di sebalik dia. Walaupun ada benda-benda yang kurang menyenangkan hati, kita berasa tak apa nak sedap hati. Sahabat-sahabat ada yang nak protes, tapi oleh kerana dia pilihan Rasulullah, dia adalah keputusan Rasulullah, maka kami dengar dan kami patuh. Yang ni contoh bagaimana yakin para sahabat Nabi terhadap Rasulullah yang membawa wahyu. Dan inilah yang kita nak bina. Bagaimana umat zaman sekarang sepatutnya kita kena ada keyakinan yang begitu kuat dengan agama yang ada pada kita, yang tinggal tak banyak mana apa yang kita amalkan. Sikit saja amalan agama yang kita buat, itu pun kalau kita tidak yakin, kita jadi orang munafik, tak ada apa dah tinggal dalam diri kita, habislah. Sikit pun kita tidak yakin, maka rugi, rugilah sangat. Maka wallahu muhitun bil kafirin. Baik, wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala menguasai, Allah Subhanahu wa taala meliputi akan golongan kafirin. Cuba tengok, Allah Taala masuk perkataan bil kafirin. Allah menguasai orang kafir. Artinya ada ketikanya Allah Taala mengumpamakan orang munafik ini terus kepada orang kafirin. Orang kafir. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa, Allah Taala sebut innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. Innal ladzina amanu, sesungguhnya ada orang tu beriman, thumma kafaru, kemudian dia kufur, thumma amanu, kemudian dia beriman balik, thumma kafaru, kemudian dia kufur lagi, thumma zdadu kufra, kemudian bertambah-tambah kekufuran dia. Ini di antara pattern, di antara perangai yang ada pada golongan munafikin. Orang yang saat dia beriman, saat dia tak beriman. Artinya tindakannya itu bagaikan orang kafir, perangai macam orang kafir. Itu dia. Itulah Nabi biasa juga menyebut bagaimana ada orang di akhir zaman yang diri dia ini pagi-paginya mukmin, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi beriman, petang kufur, Nabi kata. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada juga hak petang bagus, pagi pula dah rosak. Nabi bubuh perkataan kafir. Maknanya dia sentiasa duk tukar hidup dia. Saat dia jadi macam orang beriman, saat dia jadi macam orang kafir. Hidup dia, jalan hidup dia tu, corak hidup dia, duduk di rumah boleh jadi bagus, saat lagi pergi keluar jumpa kawan dia jadi rosak balik. Saat lagi dia duduk di rumah dengan rumah kawan dia jadi bagus, dia balik rumah jadi rosak. Macam tu kehidupan sesetengah orang. Dia tidak konsisten, dia tak boleh istiqamah dengan agama ni. Para sahabat Nabi pernah mai jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, lingkuplah kami wahai Rasulullah. Abu Darda, Abu Darda biasa mai jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, binasalah Abu Darda wahai Rasulullah. Rosak dah Abu Darda wahai Rasulullah. Abu Darda dah jadi murtad wahai Rasulullah. Mai jumpa Nabi mai habaq gitu. Abu Darda. Pasal apa? Wahai Rasulullah, kami balik rumah kami bergaul dengan anak beranak kami, dengan bini kami, dengan anak-anak kami berasa seronok tak hingga. Kami berseronok suka dengan anak-anak kami.
Habislah yang kami mai duduk dengan kau wahai Rasulullah, kami insaf, kami teriak, kami menangis, kami berasa begitu seronok lagi, berasa begitu dekat dengan Allah. Tapi bila balik ke rumah kami jadi lara wahai Rasulullah. Abu Darda dia berasa begitu. Dia pergi jumpa sahabat. Wahai Abu Bakar, aku berasa begitu, macam mana ni? Abu Bakar kata, aku pun lagu tu juga. Jom kita pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah beritahu kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sa'atan. Pendek aja pesanan Nabi. No? Slow and steady bahasa kita. Jangan gopoh. No? Jangan gopoh. Rasulullah kata jangan gopoh, maknanya apa? Hak tindakan yang dia buat itu tak salah. Tidak salah. Nabi kata apa kat dia? Kalaulah kamu dalam keadaan seperti mana kamu duduk dengan aku 24 jam, la safahtumul malaikah. Kalaulah hampa jadi bagus macam mana hampa duduk depan aku ni 24 jam, Nabi kata, malaikat akan mai salam dengan hampa seorang-seorang. Tu dia. Kalaulah hampa duduk jadi warak tak kira depan aku ni macam ni keadaan hampa 24 jam, malaikat nanti mai respect hampa seorang-seorang. Tu dia. Nabi nak habaq apa? Nabi nak habaq kata, kita ni ada peluang-peluang untuk kita nak release. Kita nak, jadi kita tak berapa stres. Duduk dalam surau pergi nampak senyap, nampak bagus je. Tapi tak boleh 24 jam nak duduk dalam surau aja, tak boleh. Ada ketikanya kita kena pergi padang bola. Ada ketika kena pergi mancing ikan, kena pergi menjala. Ada waktunya kita pergi kelah dengan keluarga. Tu dia. Maknanya kita nak konsisten tu. Konsisten dengan agama, tetapi tidak lari daripada kita hidup atas muka bumi. Bukan kita nak keluar daripada dunia. Kita bukan orang nak keluar daripada realiti, tak. Tapi cuma yang kita nak ialah kita istiqamah dengan agama. Ini yang payah. Qul amantu billah thumma istaqim. Sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, bagi pesan dekat aku. Nabi kata mudah aja. Qul amantu billah. Katakanlah kamu beriman dengan Allah, thumma istaqim. Kemudian istiqamah. Hak tu payah. Jiwa kita yang liak ni sentiasa dipandu untuk jadi jahat. Disuruh kita buat benda-benda hak tak elok. Mulut kita payah nak kontrol. Payah nak kontrol. Mata lagi payah. Nak kontrol mata kita betul-betul boleh konsisten dengan agama. Sentiasa jaga daripada cakap benda hak tak elok, hak tak betul, hak yang benda bawa dosa. Mata pun nak kena jaga betul-betul. Payah. Memang payah. Pasal itulah Nabi kata apa? Kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua kamu bersalah dan berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Maka kita nak jadi orang yang terbaik, banyakkan bertaubat, banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah mengumpamakan orang munafik dengan orang kafir. Jadi menjadikan bahayanya penyakit nifak ini. Bahayanya. Sehingga kan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tahap yang paling bawah dalam neraka. Masya Allah. Orang munafik berada pada tahap yang terbawah. Pada tahap dalam neraka tu dia duduk bawah sekali. Masya Allah. Allah sebut dalam surah An-Nisa, orang munafik ini dia duduk bawah sekali. Artinya hak paling dekat dengan bakaran api tu. Jangan kata dekat dengan bawah api tu, percikkan api neraka pun kalau terkeluar masuk ke bumi ni, hancur, lebok, habis ke semua. Orang munafik Allah letak dia di bawah sekali dalam api neraka. Masya Allah. Tak tahu nak berasa lagu mana panas dia. Banyak seksaan-seksaan yang dijanjikan kepada orang munafik ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Baik, Allah sebut di sini di antara lagi perangai-perangai ciri-ciri orang munafik. Orang munafik apa dia? Innal munafiqin yukhadi'una Allah. Mereka cuba untuk menipu Allah. Usaha yang mereka buat, mereka tak sebutlah kata kami duk tipu Allah, tapi mereka buat usaha ni ibarat macam mereka nak menipu Allah. Tapi ada juga hak yang ganas sekali dia sebut juga. Dia sebut
Macam hari ni kita dapat satu berita yang tergempar, berita dahsyat sekali. Seorang Raisul Mabahis, seorang ketua SB, di satu tempat namanya Saina di Mesir. Seorang ketua SB di Saina di negara Mesir itu, hari ini orang ambil gambar dia mati accident dalam keadaan cukup ngeri. Dia duduk accident tu dalam keadaan nampak dia tu macam terberdiri macam tu, kemudian ada satu batang kayu tusuk daripada atas kepala dia ni ke belakang. Kayu tu besar, dekat kira-kiranya 1/3 daripada kepala dia tu. Kayu tu tembus, kepala tak pecah. Kayu tu melekat di kepala dia. Dalam keadaan macam tu orang tengok dia mati dalam keadaan macam tu. Kayu panjang melekat dekat kepala dia. Dia yang sebut, dialah yang seksa pejuang-pejuang Islam di negara Mesir, yang dia sebut, kalau Tuhan hampa turun sekalipun, aku akan sumbat Tuhan hampa dalam penjara. Dia bisa sebut sampai lagu tu. Dia bisa sebut sampai tara tu. Maka hari ni orang tengok, kalau benarlah gambar itu dia, maka begitu terhina kematian dia. Dahsyat sekali. Cukup ngeri tengok kematian dia. Masya Allah. Orang hantar mai daripada sana. Tu dia. Tuan, banyak Allah Ta'ala sebut ni. Orang munafik, dia cuba tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah menipu mereka balik. Mereka nak tipu Allah, tapi mereka lupa bahawa Allah adalah sebaik-baik yang buat tipu daya. Wa huwa khairul makirin. Allah paling pandai nak kelentong kita. Jangan nak kelentong Allah Ta'ala. Kita nipu Allah Ta'ala bagi jadi. Tiba-tiba kita nak tipu Allah. Kita nak buat alasan macam-macam untuk kita nak selewengkan agama Allah. Siapa kita? Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah bagi tahu orang ini sebenarnya, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kamu nak kenal orang ni siapa? Hak duk kelentong Allah Ta'ala ni, kalau kamu nak kenal dia ni siapa dia? Orang yang bila dia semayang qamu kusala, malah. Orang yang malah semayang dia malah. Kadang-kadang sekali sehari, kadang-kadang rajin sikit 3, jarang-jarang sekali 5. Lepas tu tekoh-tekoh tak boleh buat, tak buat. Alasan seluk kotoknya, alasan tak ada kain plekatnya, alasan tak pakai kepih lah, macam-macam alasan dibuat. Tak mau semayang, dia jadi malah. Dia jadi malah nak semayang. Semayang ujung-ujung dekat nak habis masa. Kadang-kadang tak payah semayang, nanti ganti. Ini perangai orang munafik Allah Ta'ala sebut. Yura'unan nas. Lebih parah pula, bila dia buat amalan, menunjuk pula tu. Dah lah amalan tak tahu mana, tapi sekali dia buat, tu dia sampin meleret sampai ke buku lali. Padahal orang sampin pakai kat lututnya, dia boleh pakai kain sampin sampai ke bawah. Contohlah kata, jarang-jarang buat lagi, tapi sekali dia buat, dahsyat. Sedekah ni payah nak terima daripada dia ni, tapi sekali dia buat keluar, tu dia. Nampak? Jadi orang munafik ni selalunya, dia bila mana dia buat satu-satu amalan, dia nak tonjolkan kepada orang. Yura'unan nas, menunjuk-nunjuk di kalangan manusia. Menunjuk-nunjuk, bahaya. Bab menunjuk-nunjuk ni kena hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang dia tertipu, demi nak menunjukkan kepada orang bahawa kita ni adalah orang yang merendah diri, sampai kepada satu tahap kita nak tunjukkan kepada orang, aku ni orang tawaduk. Ini masalah. Kita nak beramal dengan tawaduk, bagus beramal dengan tawaduk, tapi sampai kepada satu tahap syaitan tipu kita. Hang tawaduk, hang mestilah habaq kat orang, aku ni tawaduk, saya ni tak boleh, saya nak beramal dengan tawaduk. Saya tak boleh pakai, saya tak boleh terima semua ni. Saya ni oleh kerana saya nak beramal dengan tawaduk ni, saya demi nak tunjuk kepada orang kata dia tawaduk, akhirnya ditipu oleh syaitan supaya dia ni dilihat orang sebagai orang yang tawaduk pula dah. Tu dia. Kok tu pun syaitan boleh tipu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Satu lagi sifat ataupun ciri orang munafik ialah orang yang tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit saja. Hak tadi malah semayang, malah ibadat, malah zikrullah kurang. Zikrullah kurang.
Orang zikir lepas mayang dia berasa tak boleh zikir. Orang zikir hari-hari zikir ratus-ratus ribu-ribu kali dia berkata apa depa ni zikir apa banyak-banyak. Sikit-sikit sudahlah. Nah, apa ratik sampai berbelah-belah ribu. Sahabat Nabi ada yang sebelum tidur malam dia berzikir sebanyak 12,000 kali. Ada sahabat Nabi sebelum dia lena dia ratik dulu. Dekat tangan dia ada biji tasbih yang berjumlah 1000 biji. Ni ada di antara amalan para sahabat. Siapa nak try buat bolehlah. Try buat amalan ni. Nah, 1000 biji dia punya biji tasbih tu dia kira satu-satu. Ulang 12 kali. Artinya sebelum dia melelapkan mata dia 12,000 kali zikrullah yang dia alunkan malam tu. Boleh bayang tuan-tuan banyak mana 12,000. Kita jangan kata 12,000, 100 pun mengap lena raib gitu lah. Baru 100. Ni 12,000. Sebelum cukup 12,000 dia tak lena. Masya Allah. Tu amalan di antara amalan para sahabat yang Nabi sebut ashabikan nujum. Sahabat-sahabat aku bagaikan bintang-bintang yang memberi panduan kepada kamu. Betul. Nah? Jadi sahabat Nabi pun tunjuk, Nabi sendiri sentiasa mengarah dan meminta kepada kita untuk kita sentiasa berzikir. Kena zikir. Zikrullah ni macam-macam. Kita nak sedap zikir yang mana? Nak sedap zikir dengan baca Quran, silakan. Sehari kita kata nak hafal, nak baca Quran, tak banyak hafal, kita hafal qulhu. Baca qulhu banyak-banyak kali, sehari 10,000 baca. Baca, tak ada masalah. No? Tak ada limit banyak mana. Nak baca sehari 1000, baca. Esok nak baca lagi qulhu 1000, baca. Siapa tak halang eh? No? Tapi jangan kata wajib kena baca 1000, tak wajib lah. No? Kita nak buat, nak ratik dengan apa? Tak mau dengan ayat Quran. Kita nak ratik dengan tasbih. Subhanallah. Boleh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini di antara amalan yang kita boleh buat. Nah, kita boleh buat dalam bulan Rajab ni. Pasal bulan Rajab ini bulan Isra. Allah Taala mulakan dengan surah Isra dengan subhanallazi asra. Subhana, maha suci Allah. Maka kita ambil sempena bulan Isra ini dengan subhanallah. Kita pun banyak zikir subhanallah. Sebelum habis bulan Rajab ni, kita boleh baca subhanallah, zikir subhanallah ni katakanlah 10,000, 20,000 kali. Nampak? Ini di antara perangai-perangai orang mukmin, bukan orang munafik. Dia rajin berzikir. Nah, kita tak mau yang tu. Kita nak baca selawat. Hari-hari kita nak selawat Nabi. Pasal Nabi suruh kita selawat. Allah pun suruh kita selawat ke Nabi. Kita nak selawat banyak-banyak. Sehari kita nak selawat sampai 10,000, 20,000, 30,000. Sila. Tak ada masalah. Pilihlah yang mana yang sedap di hati. Hak mana kita rasa sedap. Jangan nak pilih hak yang hak yang dilarang sudahlah. Ni duk zikir ayah ke apa pula sekali lagi. Haru. Hak tu tak boleh. Nah, la ilaha illallah ke, kita nak zikir selawat ke, kita nak istighfar ke, kita nak baca Fatihah ke, kita nak baca qul hu ke. Nah, terpulang. Yang penting Allah Taala sebut di sini di antara perangai orang munafik, mereka tidak menyebut Allah melainkan sedikit sahaja. Jadi kita nak keluar daripada perangai ataupun ciri-ciri orang munafik, kita jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebut pasal Allah lebih banyak daripada kita sebut pasal orang. Masalah adalah ni kita banyak sebut pasal orang, pasal makhluk daripada kita sebut akan Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu ayat lagi, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampirlah sahaja guruh itu, kilat itu menyambar akan mereka. Hampir-hampirlah dia menyambar akan penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Hujan turun tadi ni, ada guruh, ada kilat, gelap. Kemudian bila kilat memancarkan cahaya dia, bila kilat suluh masyaw fihi, depa pun jalan. Ni perumpamaan dia. Dapat cahaya sikit baru jalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Bila tak ada kilat, duk sengap situ. Duk sengap. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu menguasai akan segala sesuatu. Baik, ayat ini mudah kita faham. Orang munafik adalah orang yang lemah.
Orang munafik adalah orang yang tidak ada kekuatan, pasal disebut tadi ni, kalau ada cahaya baru boleh jalan. Maknanya dia mengharapkan sesuatu yang menolak dia, yang memberi momentum kepada dia. Kalau tidak, dia tak ada inisiatif nak buat kerja. Dia mesti ada, macam kita kata tadi ni, minyak pelincer yang bagi habuan kepada dia untuk dia buat kerja. Kalau tidak, dia tak boleh buat kerja. Ini perangai dia. Macam hak duduk dalam hujan tadi ni, ada kilat, jalan, lepas tu sengat balik. Artinya dia ni tak ada inisiatif. Dia tak boleh nak berdikari, sentiasa mengharap kepada yang lain. Ini perangai orang munafik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perangai-perangai ini daripada diri kita. Bukan senang. Kita sendiri pun kalau salah langkah, perangai-perangai nifak ini boleh masuk dalam diri kita. Itulah kita boleh amalkan. Di antara doa-doa yang kita boleh amalkan untuk Allah Ta'ala buang perangai nifak ini. Kita ulang balik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Itu di antara amalannya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami daripada munafik. Sucikan hati kami daripada perangai-perangai munafik. Artinya nifak ini, perangai munafik ni dia main duduk di hati. Keinginan-keinginan hati yang nak buat perangai-perangai munafik ni. Wa a'malana minar riya, dan amalan-amalan kami sucikanlah ia daripada riya dan takabur. Wa a'yunana minal khiyanah, dan sucikanlah mata kami daripada menjadi mata-mata orang yang khianat. Ya Allah, jangan bagi kami ni memiliki mata pengkhianat. Orang yang mengkhianat biasa dia akan nampak daripada ayak mata dia. Biasalah orang pengkhianat ni dia pakat dengan kawan-kawan dia duduk jelin-jelin tu. Ni di antara kita kata apa, sign ataupun tanda-tanda orang pengkhianat. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan bagi aku ni ada perangai orang yang mengkhianat. Wa a'yunana minal khiyanah, innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, innaka ta'lamu wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa alsinatana minal kadhib. Satu lagi, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Mata pengkhianat, dan yang ketiga lidah pembohong. Minta jauh daripada memiliki lidah yang suka menipu. Minta daripada Allah supaya jangan jadi lidah kita ni sentiasa cari jalan, kira nak kelentong aja, ringan lidah nak bohong. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui pengkhianatan mata-mata yang mengkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada duduk dalam hati, apa yang disembunyikan dalam hati, engkaulah maha mengetahui ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, mensucikan amalan-amalan kita daripada jadi golongan munafik. Sama-sama kita amalkan doa tersebut. Sama-sama kita amalkan doa tersebut. Minta bagi diri kita, minta bagi keluarga kita, minta bagi teman-teman kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, dan juga masyarakat kita ini. Jangan jadi orang yang hipokrit, orang yang munafik, yang menzahirkan keislaman dia tetapi menyembunyikan ke dalam hatinya perasaan benci dan busuk hati terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang begitu. Depan kita, bercakap dengan kita, bersembang dengan kita, seolah-olah dia inilah orang yang akan nak memperjuangkan, menegakkan agama. Tapi certain case, dalam keadaan lain kita jumpa dengan orang lain pula, jumpa orang yang sama, tiba-tiba dia boleh cakap lagu lain pula dah. Ini orang yang jadi talam dua muka, orang yang jadi gunting dalam lipatan, orang jadi duri dalam daging, orang yang jadi tukang pengampu dan sebagainya. Depan kita bagus, sembang elok apa semua, tapi belakang kita jumpa dengan orang lain pula, lagu lain pula jadinya. Kita minta simpang daripada jadi perkara tersebut kepada diri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, masyarakat kita. Semoga kita jadi orang yang benar-benar beriman. Sungguh-sungguh kita beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selepas ni kita akan tengok pula beberapa ayat lagi
daripada surah Al-Baqarah ini yang menceritakan bagaimana tanggungjawab kita orang beriman. Apa tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita buat sebagai orang, sebagai seorang manusia, tambah-tambah lagi sebagai orang yang beriman. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehingga kita bertemu lagi